Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelas kita akan belajar macam mana nak jawab soalan bulatan bagi kertas 2 bahagian A. Okay, so ini adalah modul GMaths Sabah yang mana kamu nampak dekat sini nota ringkas tentang bulatan. Jadi apa yang kamu kena tahu dekat sini sebelum kamu memulakan pencarian nilai, pastikan kamu faham macam mana nak cari perimeter. Kalau dia kata tentang perimeter bulatan, jadi kita akan guna lilitan bulatan punya formula. Okay, kalau dia ini depends kepada soalan lah ya. Kalau dia tanya perimeter, ini lepas tu lengkuknya adalah theta per 360 darab dengan 2 pi r. Okay, kalau dia refer pada sudut. Kalau dia tanya tentang luas bulatan pula, luas bulatan dia akan refer pada luas sektor. Okay, maksudnya luas bulatan ni dan sekiranya diberi sektor, maksudnya kita ambil theta per 360 darab dengan pi r kuasa 2. So dia akan refer pada luas sektor. Okay, so ini adalah contoh. Kita boleh tengok dekat sini. Kalau dia tanya tentang perimeter untuk soalan A, okay, kita akan refer pada panjang lengkuk dan juga lilitan. Lilitan dekat mana tadi? Lilitan adalah 2 pi J. 2 pi J. Okay. Kalau dia tanya tentang luas, soalan B, area of sector O and R, maksudnya luas sektor. So kalau dia tanya luas sektor, that means kita akan refer pada pi J kuasa 2 ni, pi J kuasa 2 tadi. Tapi dalam bahasa Inggeris itu adalah pi R kuasa 2. This one is 2 pi R, ya, macam ni tadi. And this one is pi R square. Boleh kelas ya? Okay. So kita just darab saja, katalah di sini panjang lengkuk NR dekat sini. Since dekat sini adalah sukuan bulatan, jadi kita boleh dapati dekat sini adalah 60 tambah 30 sama dengan 90 darjah. So sukuan bulatan kita nak NR saja kan, panjang lengkuk NR. That means kita akan ambil 30 daripada 360 darab dengan 2 pi apa R dekat sini. Dekat sini untuk lengkuk NR adalah sama dengan OM. So 7 cm. So kita letak 7 dekat situ. So 2 pi R kita kira, calculate saja, kita akan dapat jawapan ni. Sama dengan ini, kalau nak cari panjang lengkuk bagi QP, kita tengok sudut apa yang terjangkung, 60. So 60 daripada 360 kita darab saja dengan 2 pi R nya. QP ini adalah sektor yang besar. Jadi maksudnya apa R nya? Ini R bagi lengkuk QP ni, sektor ini. Okay, so 7 tambah 7 dia akan jadi 14. Jadi maksudnya 2 pi R ialah 2 darab 27 darab R. Kita akan kira, lepas tu kita akan dapat jawapan macam ni. Okay, kalau dia nak perimeter bagi seluruh diagram, maksudnya kita akan kira daripada sini. Dia kira dari O sampai O. So that means ON yang berlorek keseluruhan rajah dia tak kira yang berlorek ataupun yang tidak berlorek Keseluruhan rajah ialah yang semua sekali tapi ukur lilitnya. Okay, ini ON sektor NR tambah RQ tambah QP tambah PO. Okay, habiskan dia. Mana lengkuk dekat situ? Lengkuk adalah lengkuk NR dengan lengkuk QP. So NR ini adalah lengkuk dan QP adalah lengkuk. So ON tadi adalah 7 cm. Betul? Lepas tu NR tadi kita dah cari. NR tadi dekat sini 3/2/3. Okay, ini adalah NR. RQ maksudnya 7 cm, dah bagi dekat sini. So 7 cm. QP dah cari 14/2/3. So this is QP. And PO
Tapi O ialah 14 cm. So kita tambah saja semua sekali, kita akan dapat perimeter. Itu kalau dia tanya tentang perimeter. Kalau dia tanya tentang luas sektor, okay, luas dia nak area in centimeter square of shaded region. Dia nak shaded region saja. Jadi macam mana kita nak tengok shaded region saja? Kita nampak dekat sini yang besar ni akan tolak yang kecil ni, betul tak? So kita akan cari yang besar ONR. Okay, ONR ini semua sekali kita ambil. Okay, dah ada luas sektor. Lepas tu luas sektor ORM. ORM sebab kita nak tolak dengan ORM nanti. Dah cari. Lepas tu luas sektor OQP. OQP ni semua sekali yang besar. Yang dah cari. Sudut sama 60 darjah. Okay, bila kita dah cari semua tiga-tiga ni, kita akan tambah yang ni ONR. Untuk yang ni ONR tambah dengan bahagian isi ni saja. Nak ambil bahagian sini maksudnya yang besar ni OQP. OQP kena tolak dengan ORM. Okay, itu bayangan untuk luas kawasan Belorek. Luas kawasan Belorek. Area of shaded region. Okay, itu bayangan. Jadi kita akan aplikasikan dekat sini. Tengok dekat sini adalah yang paling besar. Dia letak OQP. Dia letak dekat sini OQP dulu. Tolak dengan ORM. Baru dia tambah dengan ONR. Okay, sama je. Kalau ONR tambah dengan OQP tolak ORM pun sama juga jawapannya nanti. Kamu boleh kira sendiri. Dia tetap sama. Tengok. Kalau kita tolak dalam kurungan, lepas tu kita tambah ONR, sama juga. Okay, so kamu akan dapat jawapan yang sama. Itu kaedah nak cari perimeter dengan area. Ini sangat mudah ya untuk bulatan. Okay, kita tengok soalan latihan 1. Untuk soalan 1 ni, macam mana? Abu ingin membeli segulung dawai untuk memasang pagar di sekeliling kebunnya. Kawasan Belorek dalam Raja 1 menunjukkan kawasan yang perlu dipagar. So, di mana kawasan yang perlu dipagar? Ini adalah kebunnya. Dia nak pasang pagar di sekeliling kebun kan? So, kebun kat sini, pagar mesti dekat sekeliling ni. Okay. Boleh? So, kawasan Belorek dalam gambar adalah kawasan yang perlu dipagar. Menggunakan pi sama dengan 22/7, hitung jumlah kos. Dia nak jumlah kos yang perlu disediakan oleh Abu sekiranya 1 meter dawai adalah RM2.50. Jadi maksudnya kita kena cari dulu luas panjang pagar tu lah kan. So first kita kena cari panjang pagar. Okay. Yang kedua baru kita boleh cari berapa kos, jumlah kos. Okay, jumlah kos. Jumlah kos yang perlu disediakan oleh Abu. Okay, dia bagi dekat sini 1 meter sama dengan RM2.50. Okay, lepas tu dia bagi panjang kawasan tersebut adalah 2 kali ganda dari lebarnya. Okay, apa kita nampak daripada sini? Kita ada lebar. Okay, lepas tu kita ada satu lagi nilai dekat sini. Ini nilai dekat bawah ni saja. Okay, 5 meter. Dia kata panjang kawasan adalah 2 kali ganda dari lebar. Jadi ini adalah panjang. So panjang ini adalah 2 kali lebar. Maksudnya 2 kali 10, 20 meter. Okay. Dan apa lagi yang kita boleh dapat daripada rajah ni? Kita boleh dapat satu lengkut. Satu sektor Ini adalah satu sektor. Yang mana kita tahu kalau satu sektor ni, kalau dekat sini 10, ini adalah jari. Sekejap. Okay, ini adalah jari lah. Jari bagi sektor. Kalau sini 10, sini mesti 10. So, ini kita boleh anggap dia 10. Jadi, dekat sini baki mesti 10 juga kan? Cikgu. Ya. Okay, boleh ya? Okay, jadi kita akan cari panjang pagar dahulu. Sini 10. Sini kita boleh cari dari panjang lengkuk. Okay. Ini kita akan cari panjang lengkuk. Dekat sini kita dah dapat. Sini 20 tolak 5. Di sini adalah 15. Okay. Lepas tu
Sini 10. Ini kita cari juga. Kita dah ada lebar dekat sini 10 meter. Okey. So macam mana kita nak cari panjang pagar? Okey. Panjang pagar sama dengan panjang lengkuk sini. Maksudnya panjang lengkuk ni macam mana kita nak cari? Okey, ada formulanya. So formulanya adalah theta per 360 darab dengan 2 pi j. Okey, theta per 360 darab dengan 2 pi j. Berapa theta? Theta yang dirangkumi oleh panjang lengkuk ni adalah 90 darjah. Okey, ini adalah theta. So panjang pagar ialah panjang lengkuk ni, iaitu theta per 360 darab 2 pi. Ada tak dia bagi pi? Pi tadi dia bagi 22/7 pi j. Jari yang tercangkum dalam panjang lengkuk ni adalah 10. Okey, ini yang pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Okey, yang kedua adalah 10 meter. Yang ketiga adalah yang ni. Yang ni dia refer pada segitiga tau. Segitiga apa tu? Segitiga bersudut tegak. Okey, cikgu tulis kat sini. Sini. Segitiga bersudut tegak. Sini 5, sini 10. Nak cari panjang yang nombor 3 ni, itu maksudnya kita ini 3 ni paling panjang kan? Jadi kita tambah 10 dan 5 ni, kita punca kuasa 2. 10 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 punca kuasa 2. Berapa kamu dapat? Kita kira kat sini. Punca kuasa 10 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. So you akan dapat macam ni. Okey, ataupun okey, 11.18. Okey, kita ambil 11.18. Okey. So 11.18 untuk yang ketiga. Yang keempat ni adalah 15. Okey, boleh Okey, ini adalah 11.18 tadi di sini. Macam mana tadi? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. So ini adalah 1 2 3 dan 4. So kita label ini 1 2 3 4. Lengkap ya? So untuk panjang pagar. So macam mana kita nak cari ni? Kita kira lah. This one theta adalah 90 darjah tadi kan? 360 darab 2 darab 22/7 darab 10. Okey, masih dalam kurungan. Yang ni 2 3 4 kita boleh tambahkan. So 10 tambah 11.18 tambah 15, ia akan dapat 36.18. Betul tak? 10 11.18 tambah 15 36.18. Okey, kita kira yang dalam kurungan ni. 90 per 360 darab 2 darab 22/7 darab dengan 10. So ia dapat macam ni. Okey, 15.71 selepas dibundar ya. Tambah dengan 36.18. So kita tambah 15.71. 71 kan? Kenapa 771? Okey. 71 tambah dengan 36.18. So kamu akan dapat 51.89. Ini baru panjang pagar tau, dalam meter. Jadi macam mana kita nak cari kos panjang pagar? Kita dah dapat dah. Jadi jumlah kos dia kata 1 meter RM2.5. Dia ada 51.89 meter. So kos yang perlu disediakan ialah 51.89 meter ni kita darab dengan RM2.5. So berapa dapat? Okey, ni darab dengan 2.5. Jadi harga yang kos yang perlu disediakan adalah RM129.73. Kita bundarkan terus. So this is your answer for question 1. Boleh kelas ya? So far so good ya? Okey. Okey, soalan nombor 2 pula. Kita tengok rajah 2 menunjukkan sekeping jubin lantai yang berpusat di O. Diberi bahawa perimeter jubin tersebut adalah 39 cm. Hitungkan luas jubin lantai tersebut. Okey, dia bagi dekat sini perimeter. Perimeter jubin ialah 39. So, perimeter adalah hasil tambah ketiga-tiga
cc, ukur lilit. Jadi kita tahu dekat sini 14, sini pun mesti 14 sebab dia jejari. Dan sekarang kita nak cari panjang lengkuk. Macam mana nak cari panjang lengkuk ni? Panjang lengkuk ni kita refer pada lilitan bulatan sebab dia ukur lilit kan. Jadi kita akan refer pada lilitan bulatan. So yang kita tahu tadi adalah lilitan bulatan, iaitu 2 pi r ataupun dalam bahasa Melayunya 2 pi j. Okay. Jadi kita boleh letak dekat sini untuk dapatkan ni. Kita mesti tengok darjah. Darjah adalah theta per dengan 360 darab dengan 2 pi, dia bagi dekat sini 22/7 darab dengan jejari yang kita ada untuk lengkuk itu adalah 14. Okay, tapi kita tak tahu theta, jadi kita kena cari theta dahulu ya. So kita dah diberi perimeter. Ini maksudnya kita cari kita diberi sudah perimeter iaitu 39, yang mana perimeter itu adalah hasil tambah 14 jejari dan juga theta per 360 darjah darab 2 darab 22/7 darab jejari. Okay, perimeter dia dah bagi 39. So yang ni kita kira saja macam mana. Okay, kita just tekan saja ini 14 tambah 14 tambah yang nombor saja ya. Yang ni 2 tambah 2. Okay, sorry. Kita buat macam ni. Ini 28. Yang ni semua darab. Kita tak boleh tambah terus sebab dia ini ini semua darab. Jadi kita boleh buat yang ni 2 darab 22/7 darab 14, kamu akan dapat 88. So 88 ni, ini sebenarnya theta per 360 darab 88. Okay, ini masih dalam mod darab. Jadi macam mana? Okay, yang ni 28 bawa pergi sebelah, dia akan tolak lah. Jadi 39 tolak 28, kamu akan dapat 11. Yang ni theta darab 88, jadi 88 theta per 360. So buat macam biasa, tinggalkan theta sendiri, ni bawa pergi sebelah, dia akan jadi darab. Yang ni darab dengan theta kan, darab bawa pergi sebelah, dia akan jadi bagi. So dia bentuknya akan jadi macam ni, 11 darab 360 bahagi 88 sama dengan theta. Okay, jadi kita kira 11 darab 360 bahagi dengan 88. So kamu akan dapat 45. Kita dah dapat theta tu sama dengan 45 darjah. Sekarang soalannya dia nak luas jubin lantai. Okay, so luas jubin lantai macam mana kita nak tengok? Okay, luas jubin lantai adalah luas sektor lah, luas sektor ni. Jadi luas sektor apa dia punya formula? Iaitu setengah. Salah cikgu, ini formula at maths. Okay, luas jubin ia adalah theta per 360 darab pi j kuasa 2. Okay, itu rumus luas lah. Pi j kan luas bulatan, pi j kuasa 2 ni. So kita darab dengan theta. So dia nak sebahagian saja dalam bentuk theta, dalam sudut theta. So theta per 360 darab dengan pi j kuasa 2. Okey, kita tahu sudah j nya kan, kita dah tahu theta. So luas jubin lantai tersebut kita mention dekat sini. Jadi luas jubin lantai sama dengan theta 45 per 360 darab dengan pi 22/7 darab dengan jejarinya tadi adalah 14 kuasa 2. Kira saja habis ni. Okay, so 45 per 360 darab 22/7 darab 14 kuasa 2. So kamu akan dapat 77. Boleh ya? Okay, so apa unitnya? Oh, dia tak ada bagi unit.
Ya, tapi kita tahu dekat sini ada sentimeter. So luas dia akan tulis dalam unit 72 cm persegi. Okey, tu luas. Okey, soalan nombor 3. Rajah 3 di bawah menunjukkan sebuah sektor bulatan berpusat O. Okey, diberi OP sama dengan PQ 5 cm. So kita tanda terus. Ini dia bagi dalam soalan. Kita just tanda saja. Sini 5, sini 5. Okey, dan panjang lengkuk PS adalah 4 cm. So PS kita label terus 4 cm. Sini semua centimeter. Okey, cari nilai theta. Macam ni kita nak cari nilai theta. Okey, dia dah bagi sini 5, sini 4. Jadi macam ni kita nak cari theta. Okey, caranya macam ni. Kita rujuk panjang lengkuk yang diberi. So panjang lengkuk ni macam mana kita nak cari? Tadi kan panjang lengkuk dia punya formula theta per 360 darab dengan, sebab dia lengkuk, dia refer pada lilitan, kita kena darab 2 pi J, 2 pi R ataupun 2 pi J. So panjang lengkuk dia dah bagi 4. Untuk soalan A kita kena guna itulah. Jadi theta per 360 ni panjang lengkuk darab 2 darab pi, berapa dia bagi? Dia tak ada bagi, maksudnya kita kena guna 22/7 lah macam biasa. Darab 22/7 darab dengan jari untuk panjang lengkuk 4 ni, SP ni, jari yang tercengkam adalah 5. Okay, 2 pi J. Sama dengan berapa? 4 tadi panjang lengkuknya. So kita kira semua ni. Yang sebelah sini, ini dulu kita kira ya, sebab dia nombor semua kan, tapi darab Okay, so 2 darab 22/7 darab 5. Kita dapat 220/7. Okay, so theta per 360 darab 220/7 sama dengan 4. Okay, cikgu bawa pergi sebelah sini. Jadi yang ni cikgu bawa pergi sebelah, dia akan jadi macam ni. Theta per 360 sama dengan 4 darab 7/220. Kenapa? Sebab ni bahagi, bawa pergi sebelah dia akan jadi darab. Okay, yang ni darab kan, darab, bawa pergi sebelah dia akan jadi bahagi. That's why dia berada di atas dan di bawah. Okay, so kita selesaikan sebelah sini. 4 darab 7/220. So kamu akan dapat 7/55. Theta 360. Okay, nak cari theta saja, ini kita bawa pergi atas. Theta tinggalkan sendiri. Bawa pergi atas, dia akan jadi darab. Darab 360. So yang ni kita dah ada, kita just darab saja dengan situ. Darab saja dengan, okay, kejap. Ini kita kena letak sama dengan dulu, baru dia boleh ni jadi answer. Darab dengan 360. Okay, so kita akan dapat 504 per 11. Berapa ni? Kita tukar ni. Kita akan dapat 45.81. Ini sama dengan 45.81 darjah. Okey, kelas. So itu untuk soalan A. Sekarang perimeter kawasan berlorek. Kita tengok perimeter kawasan berlorek ya. Jadi macam ni kita tengok perimeter kawasan berlorek dekat sini saja. Kita kena tengok apa hasil tambahnya. SR, RQ, QP dan PS. Itu saja kawasan yang berlorek, dia punya dinding. Jadi kita akan tulis dekat sini sebagai rujukan untuk soalan B. B adalah, kita mula dari SR. SR adalah garis lurus tambah dengan lengkuk. Okay, untuk mention saja lengkuk RQ tambah dengan QP tambah dengan lengkuk PS. Lengkuk PS kita dah dapat tadi, dah ada memang ni 4 cm. Lengkuk SR kita tahu tak? SR dengan PQ kita dah tahu, ni 5, QP pun 5. Jadi yang sekarang kita nak cari adalah RQ. RQ kita tak tahu. Okay, RQ tetanya sama juga. Theta yang ni, sudut yang sama, 45.81. Okay, so kita akan guna SR yang tu.
sorry, bukan. Kita guna theta yang tu untuk cari RQ. Panjang lengkuk adalah formulanya macam ni. Ingat balik. So, this is untuk panjang lengkuk. Formula for panjang lengkuk. Okay. Jadi, kita ambil theta tu, kita darab dengan 2 pi j. So, untuk cari lengkuk apa? Lengkuk RQ. Sama dengan tetanya 45.81 darjah per 360 darab dengan 2, darab dengan 22.7, darab dengan jejari. Mana jejari? Jejarinya untuk RQ. RQ ni sektor yang besar. Kalau SP tadi kita tahu sektornya ini. RQ sektornya adalah yang ni. Jadi dia punya jejari adalah 10. So kita darab dengan 10 lah. Okay. Kita buat saja 45.81 per dengan 360 darab 2 darab 22/7 darab dengan 10. Cek. Okay, sama tak? Okay, kalau dah sama, maksudnya ini jawapan kamu, tapi kita buat dalam bentuk ni. So panjang lengkuk kita dah dapat 998. Okay. Okay, 7998. 8 ni kita belum bundar lagi. So, ini kita boleh letak 7.999. Okay, yang kita dah bundar. So, macam mana? Kita tengok lagi balik. Sebab dia nak perimeter kawasan berlorek. Yang ini kita dah bayangkan tadi. Jadi, kita masukkan saja ke dalam apa yang kita nak buat dalam soalan B. So, SR 5 tambah lengkuk RQ. Okay, jadi perimeter kawasan berlorek. Okay, kawasan berlorek sama dengan 5 tambah, boleh juga kamu nak ganti yang ni, kita ambil semua yang ni. Okay, kita bawa pergi sebelah sini kita bawa kat sini kan. Okay, so kita padam. Kenapa macam tu? Okay, padam. Okay, SR kita tahu tadi, SR ialah 5 cm, PQ pun 5 cm. So 5 tambah lengkuk RQ. Lengkuk RQ kita dah dapat dekat sini 7.9999. QP 5 dan SP 4. Jadi QP 5, SP 4. So kita tambah saja sama sekali. Kita akan dapat 5 tambah 7.999 tambah 5 tambah 4. Saya akan dapat macam ni. Oh, tak boleh tulis macam ni. Kita kena tukar SD. So, jawapan kamu adalah 21.999. Okay, kalau kita bundar semua 9 kan? Kita boleh bundar dia menjadi 22 cm ke sentimeter? Kita tengok. Oh, sentimeter. Jadi, kita letak sentimeter. Ada kuasa 2 tak? Tak ada. Sebab dia adalah perimeter saja. Boleh kelas? So far so good? Okay, cuba harap korang boleh jawab. Macam mana kita nak letak markah? Berapa markah yang ada dekat sini? Okay, untuk soalan A ada 2 markah. So, dekat mana 2 markah tu? First one is dekat sini. Bukan 2 markah. Oh. Okay, ngam. First one dekat sini. Lepas tu jawapannya. Okay, untuk theta, jawapan. Okay, 2 markah. Lepas tu untuk 3B, markah pertama dekat sini. Markah pertama dekat sini. Untuk lengkuk, cari lengkuk. Lepas tu
Kalau lengkuk ni kamu cari dalam sini, tetap dapat satu markah tu. Lepas tu kamu dapat markah terakhir dekat sini. So 4 markah. Boleh kelas? Okay, itu saja. Terima kasih. Dan juga harap kamu dapat sesuatu daripada modul GMAT Sabah ni. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.